Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Mariani binti Mansur daripada SMK Penghalat Papar. Pada hari ini saya akan membentangkan inovasi saya yang bertajuk Smart Span, yang mana saya gunakan inovasi ini di dalam tajuk penjelmaan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Smart Span ini sebenarnya adalah span-span yang digunakan untuk mewakili bongkah-bongkah yang biasanya saya gunakan di dalam tajuk ini, tetapi bongkah ini tidak sesuai dengan apa yang saya cakap. Biasanya kalau saya gunakan bongkah, saya cakap, okey, kalau kamu melihat span, kalau kamu melihat plan, kamu tengok daripada atas, kamu tekan sampai ke bawah. Jadi itulah plan. Jadi apabila saya kata tekan, bongkah itu tak boleh ditekan. Saya terpaksalah menggantikan bongkah itu dengan span. Sebab span ini boleh ditekan, dia menggantikan bongkah tersebut. Smart span ini dia sebenarnya dalam bentuk datang dalam pelbagai warna, dan saya packing di dalam 4 set lah. Okey. Sebenarnya Smart Span ini dia ada ciri-ciri game based learning. Produk inovasi ini ada ciri-ciri game based learning juga, sesuailah dengan generasi Z yang sangat sukakan kaedah pengajaran yang menyeronokkan. Jadi mereka ni sebenarnya tidaklah mendengar kaedah syarahan semata-mata di dalam kelas. Saya memberi syarahan, saya memberi penerangan di depan dan mereka hanya mendengar. Tapi di dalam penggunaan produk inovasi ini, pelajar-pelajar ini dia bukan sekadar mendengar, mereka berbincang bersama kawan-kawan, menekan span itu, musing span itu ke kiri ke kanan untuk mencari plan dongakan dari sisi dan dongakan daripada depan. Di dalam American Scientist, ini ada satu jurnal yang saya baca lah. Dia mengatakan color image is more memorable than black and white. Itu disebut oleh Gregmont pada tahun 2002. Dan Gessner 1994 juga mengatakan nothing happen in school unless student wants to learn. Jadi macam mana kita nak create supaya pelajar-pelajar ini suka belajar, kita tak boleh proses PDP itu tidak boleh dengan satu hala saja. Dia menyebabkan komunikasi dua hala. Sebenarnya tahap kesukaran bagi topik ini dia adalah bergantung kepada tahap kemahiran visual pelajar-pelajar tersebut. Kalau pelajar-pelajar tersebut mempunyai kemahiran visual yang tinggi, maka topik ini adalah sangat mudah. Tetapi sekiranya pelajar mempunyai tahap visual yang rendah, topik ini adalah sangat sukar. Daripada pelajar-pelajar daripada kelas yang depan pun, kalau sekiranya mereka tidak mempunyai kemahiran visual yang tinggi, mereka tidak boleh menjawab soalan ini. Ada pelajar-pelajar saya daripada kelas hujung, dia boleh menjawab soalan ini dan boleh mendapat markah 10/12. Ada yang mendapat 11/12. Jadi, sebab dia tidak melibatkan pengiraan, dia melibatkan kemahiran imajinasi. Okay. Objektif umum inovasi ini adalah supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran melukis, plan dan dongakan. Yang objektif khususnya yang pertama supaya murid dapat melukis plan, yang kedua murid dapat melukis dongakan dari sisi X, yang ketiga murid dapat melukis dongakan dari depan, yang keempat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Okay. Kenapakah tertimbulnya idea ataupun tercetusnya idea untuk saya mencipta inovasi ini adalah berdasarkan kenyataan masalah kerana pelajar-pelajar saya ini tidak mempunyai kemahiran visual yang tinggi. Mereka mempunyai kemahiran visual yang rendah. Kerana topik ini sebenarnya tidak mengkhususkan rumus dan tidak banyak melibatkan pengiraan. Dia banyak melibatkan kemahiran visual. Jadi itulah yang menyebabkan saya mencipta produk inovasi ini. Bagaimanakah pelaksanaan Smart Span di dalam kelas? Pelaksanaan Smart Span di dalam kelas ini sebenarnya saya lakukan dengan bantuan guru-guru muda lah. Okey, saya bahagikan kumpulan dalam kelas itu 4 kumpulan. Jadi guru-guru muda ini akan membantu saya semasa saya bagi penerangan di hadapan. Okey, contohnya di dalam set ini saya akan bagikan set soal span, ada set jangka sudut yang bersalah supaya mereka boleh menekan, dan set soalan SPM. Untuk yang pertama sekali, mereka hanya memotong satu bongkah dahulu kemudian menekan. Itu adalah plan. Jadi apa yang mereka nampak adalah sekiranya menekan daripada atas, bongkah tersebut adalah begini. Okay. Lalu dipotong bucunya adalah begini. Kemudian setelah itu barulah ketiga-tiga bongkah ini digabungkan seperti soalan. Okay, setelah mereka belajar melakar daripada pandangan atas, pandangan depan, pandangan sisi,
apabila mereka sudah mahir, kita akan juga menyelipkan kuis yang dalam bentuk flashcard lah. Saya gunakan flashcard di mana soalan-soalan ini terdiri daripada kertas yang warna merah, warna hijau, warna biru. Setiap warna itu mewakili tahap kesukaran soalan itu, tahap senang atau susahnya soalan itu. Kalau mereka boleh menjawab soalan itu dalam masa yang ditetapkan daripada kertas warna merah, contohnya 4 markah, mereka akan mendapat markah tertinggi, dan markah ini akan dicatatkan dan akan dikumpul sepanjang hari tersebut, dan kumpulan mana yang mendapat markah tertinggi, mereka akan diberi bintang, dan bintang ini akan dilekatkan di smartboard di depan. Dan dikumpulkanlah selama sebulan dan akan diberikan hadiah. Jadi pelajar-pelajar ini apabila mereka bermain sambil belajar, bermain kuis, jadi mereka secara langsung mereka bila terlibat kuis, mereka akan bersaing sebab mereka ingin menjadi pemenang. Jadi mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk faham tajuk ini. Dan seterusnya adalah keunikan Smart Span. Keunikan Smart Span ini sebenarnya adalah dia mengikut objektif pembelajaran dia adalah mengikut standard kandungan dan standard pembelajaran di SKP Matematik tingkatan 5. Yang kedua, ada terlibat teori konstruktivisme kognitif di mana pengetahuan sedia ada yang pelajar-pelajar ini telah pelajari di dalam lukisan kejuruteraan ataupun di peringkat menengah rendah, mereka akan gunakan semula pada tajuk ini. Kemudian yang ketiga adalah teori konstruktivisme sosial juga terlibat, di mana pelajar-pelajar ini kan terlibat di dalam kumpulan, mereka berinteraksi bersama kawan-kawan mereka, bersama guru muda dan juga bersama saya. Dan keempat, ada terlibat elemen permainan. Seperti yang saya sebut tadi, di dalam tajuk ini saya ada selitkan elemen permainan lah, mereka bermain kuis, jadi mereka berlawan antara sesama mereka. Okay. Berapakah kos untuk membuat Smart Span ini? Sebenarnya kos untuk membuat sponge ini tidaklah banyak, dia hanya memerlukan span sahaja. Manakala untuk melukis sisi-sisi di smart span yang kita potong tadi itu, kita gunakanlah pen yang sedia ada. Flash card itu pun kita gunakanlah kertas A4 yang juga telah sedia ada. Jadi tidak banyaklah, dalam lebih kurang RM3 sahaja. Dan kita tidak memerlukan juga banyak proses, kita hanya memotong saja dan gunakan pisau yang juga kita boleh bawa daripada rumah ataupun kita potong sedia span itu daripada rumah. Keberkesanan produk ini. Untuk produk ini, saya dapat simpulkan bahawa produk ini sebenarnya sangat-sangatlah membantu saya dalam mencapai kejayaan untuk memahamkan pelajar-pelajar saya dengan lebih cepat, dan dia sebenarnya sangat menjimatkan masa. Sebab kalau selama ini saya menggunakan kaedah syarahan, saya dapati pelajar saya ini, saya bercakap seorang diri, dia tak boleh membayangkan apa yang saya cakap. Jadi dengan gunakan produk inovasi ini, markah ujian pra sebelum mereka menggunakan Smart Span itu didapati telah berubah secara agak drastik ke ujian pasca, di mana warna biru adalah ujian pra, manakala warna oranye adalah ujian pasca. Jadi saya boleh simpulkan bahawa produk ini sangat-sangat membantu saya dalam memahamkan pelajar-pelajar saya untuk memahami tajuk ini dengan cepat dan dengan lebih berkesan. Okey, daripada saya, sekian sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.